Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan keizinan kepada kita bersama untuk bertemu di dalam rumahnya yang mulia pada malam ini, diberikan pinjaman masa yang lapang, diberikan pinjaman kesihatan yang baik untuk sama-sama kita berada pada malam ni. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keberadaan kita, perkumpulan kita, perhimpunan kita pada malam ini dirahmati serta diberkati olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita yang berada pada malam ini di dalam masjid, suka saya memperingati diri saya dan tuan-tuan agar tidak dan jangan lupa niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dinilai sebagai amal ibadah di sisinya, insya-Allah. Sebelum kita nak sambung pengajian kitab kita ni tuan-tuan, ada dua benda yang saya nak umumkan di awal pertemuan kita ini. Yang pertama, saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan untuk membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah seorang sekali. Jika ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mohon kepada Allah, kita merayu kepada Allah agar Allah Ta'ala menyampaikan pahala pembacaan Suratul Fatihah kita ini kepada almarhum Ustaz Dr. Jamnur Azhar Mulkan, seorang pendakwah di dalam negeri Kedah ni tuan-tuan. Yang tuan-tuan bisa dengar ceramah dia, tuan-tuan bisa dengar kuliah-kuliahnya, dan namanya tidak asing lah bagi kita. Wallahu a'lam, di masjid kita ni dia bisa sampai ke tak tahulah. Bisa sampai orang tak bisa no? Tapi di Kulim ni saya rasa kerap kalilah dia sampai. Telah meninggal pada jam 10.20 malam semalam. Setelah 12-13 hari beliau ditidurkan di ICU Hospital Sultanah Bahiyah. Semalam saya diizinkan oleh Allah untuk menziarahi beliau di hospital. Saya masuk sampai ke katil beliau. Sebab pagi kemarin isteri dia telefon saya minta pandangan. Dia telefon saya awal pukul 8 lebih. Dia telefon, dia kata, "Ustaz, nak tanya pandangan Ustaz sikit," dia kata. Saya kata, "Ada apa, makcik?"
Ustazah ada apa? Dia kata nak tanya kepada ustaz, macam mana ni kami keluarga nak buat keputusan. Doktor kata ada dua pilihan. Yang pertama, kita cabut alat-alat bantuan yang dipakaikan kepada dia di dada, di mulut, apa semua ni, dan kita biarlah. Kalau Allah Ta'ala nak panjangkan umur, panjanglah. Kalau Allah Ta'ala nak ambil, Allah Ta'ala ambil lah. Itu jalan yang pertama, Ustaz. Yang kedua, doktor kata ada dua cara juga. Ada satu cara lagi, iaitu tebuk dekat leher ni. Tebuk dekat leher ni untuk dia menafas. Dan masalah dia lah ni, jantung dia ni agak sangat lemah, tak pam darah ke kaki dengan tangan dah. Kaki dengan tangan ni dah biru, dah hitam dah. Tebuk leher ni, lepas tu kerat dua kaki, kerat dua tangan. Saya kata, Ustazah, kita tak payah duk seksa dia lah. Cabut, kita serah ke Allah lah. Apa yang Allah Ta'ala nak buat. Kalau Allah Ta'ala nak panggil dia, kita bagilah. Kita lepas dia dengan jalan. Dia kata kami pun duk berat arah tu, Ustaz. Takut juga. Dia kata segi cabut ni dikira membunuh ke apa. Saya kata tak. Mereka pun ambil keputusan nak cabut dia punya alat pernafasan tu, sama ada sebelum subuh pagi tadi ataupun selepas subuh. Sebab sebelum dia ditidurkan, dia pesan dekat anak bini dia. Dia kata kalau dia dipakai semua alat ni, kalau doktor kata tak ada jalan, tak ada cara dah nak cabut, tolong cabut pada pagi Jumaat. Dia kata dia nak meninggal pada hari Jumaat. Doktor pula kata cabut-cabut tu belum tentu meninggal. Ada orang cabut-cabut 3-4 hari baru meninggal. Ada yang cabut seminggu baru meninggal. Saya pun nak kata rapat sangat pun tak rapat, nak kata tak rapat pun boleh kata selalulah. Duk kontak beliau ni, beliau duk kontak saya kontak beliau ni lagu ni lah. Saya ingat 2-3 minggu lepas pun ada kami duk kontak lagi, dia duk bincang 2-3 benda. Beliau duk zahirkan rasa semak kepala lepas kena saman apa semua dengan keadaan dia duk atas wheelchair apa. Nak kena hadap isu vaksin yang disaman kepada beliau hari tu ni 500,000, setengah juta. Setengah juta dia nak kena bayar. Dia duk cerita tu lah, dia kebimbangan dia duk sembang. 4-5-6 hari sebelum dia pergi hospital tu pun ada dia duk call tanya, duk bincang 2-3 bab hukum hakam ni pun. Kemarin saya pun pergi lah 5.30 kemarin, saya pun masuk pergi tengok dia punya ni lah, beliau lah. Tengok agak kritikal dah masa tu, tuan-tuan, muka kembang. Dia dialisis. Tak boleh nak buat dialisis pun, tak apa nak sihat. Dan bila dia ditidurkan ni, kembang main ni, kita tekan ni pun dah rasa ayak ni, macam belon buah ayak. Sedih lah tuan-tuan, kita tengok keadaan dia ni. Hilang pula seorang lagi pendakwah dalam negeri Kedah. Saya tengok tangan dia ni pun dah hitam dah, bila darah tak sampai. Tengok sedih tuan-tuan, tengok tangan dia duk khidmat dengan rumah yang pi ke Palestin, duk operation apa semua, duk tolong. Tengok kaki beliau hitam dah, kaki yang duk langkah mai ke masjid surau duk mengajak kita ni. Sedih, saya sedih tuan, yang mata jatuh tengok dia. Walaupun dalam keadaan berkursi roda apa, anak dia kata tak ada Ustaz. Lepas dialisis setiap minggu dia akan dialisis 3 kali seminggu. Habis dialisis ni tak larat. Dia kata kalau orang lain kan balik lena lah lepas dialisis. Dia tak ada, keluar daripada pusat dialisis, tak atas kereta, rehat lah kereta, terus buat pergi mengajar. Anak-anak kata lah, baba rehat lah. Dia kata aku tak mau mati tengah duk lena, biar mati tengah duk mengajar. Kan ada masalah duit kupang apa tuan-tuan ni. Duit kupang apa dia klinik. Setakat nak makan, setakat nak belanja apa ni selesai. Tuan-tuan jangan duk harap ustaz-ustaz duk main duk kuliah ni tuan-tuan kerana duit kupang ni. Minta maaf cakap lah tuan-tuan ni. Kadang-kadang tak lepas balik modal pun. Bayar mengajar masjid bagi 200. Tuan-tuan dengar banyak 200 tu.
Bayar dreba 50, buh minyak 100, bayar tol 50, makan kot jalan, duit lain pula. Tapi kadang-kadang fikir ni tak mau mati atas katil di rumah, biar mati tengah mengajar tau. Entah kadang-kadang, entah maaf cakap lah, kadang-kadang ada orang, ustaz ni dia duduk main mengajar ni salam syakok lah siapa lah. Bukan hak tu tuan-tuan, dan ada tempat yang kami pergi, sekumpang pun orang tak bayar. Dia nak bayar macam mana? Lepas tolak tabung dapat 120, lepas nak bayar 200. Lah kali kata lah tak bayar lah, ambil gambar lah, main gaji sulah. Kami bukan ustaz selebriti nak pergi ceramah 5,000. Kami bukan ustaz selebriti nak pergi ceramah 2-3 ribu, tak ada. Jadi saya tengok keadaan beliau ni, saya rasa kehilangan lah tuan-tuan, kehilangan. Saya tanya dia, ustaz, bab vaksin tu ustaz cakap apa bercanggah dengan geng perubatan. Lepas tu ustaz kena sokong. Macam kami 4 lebih ustaz biasa ni tak apa, ada bangkang, ustaz kena sokong. Dia kata tak, ana mengaji dan ana bercakap benda yang betul. Biar salah dari sudut perubatan, jangan salah di sisi Allah. Sebab aku nak mati. Setengah juta. Saya kata tak apa ustaz, pi hadap ustaz pi hadap. Dia kata tak pi. Tak cukup duit abang kita pakat-pakat kutip seorang sikit kawan-kawan kita. Allah Ta'ala dia jemput dia balik lah tuan-tuan. Marilah sama-sama kita baca umul kitab, ikhlaskan diri kita. Jika adanya di sisi pahala di sisi Allah, kita mohon Allah Ta'ala sampaikan yang pertama kepada junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in, para alim ulama yang bertungkus lumus meninggalkan karya-karya dan bimbingan mereka kepada kita, para guru-guru kita, pada ibu bapa kita yang telah pergi meninggalkan kita, dan juga khusus kepada almarhum Dr. Jamnur Azhar Mulkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan pahala ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Yang kedua, suka saya nak umumkan tuan-tuan, yang kedua, hari Rabu baru ni saya mewakili pihak pengurusan Yayasan Ar-Riyadah mengadakan lawatan kerja di Yala, Thailand, di Kolej Islam Sheikh Daud Fatani untuk melihat pembangunan masjid yang dibangunkan dengan usaha bersama dengan Yayasan Ar-Riyadah. Yang tuan-tuan ingat tak saya main kutip duit kat tuan-tuan duk jual wakaf dulu, tuan-tuan ingat tak? Kau tuan-tuan lupa lah. Ingat tak? Saya mula kutip duit pada tahun 2019 dulu tuan-tuan kan. Sekarang dah 2022 dan alhamdulillah masjid tu telah siap. 99.8%. 2% lagi apa yang tak siap lagi ustaz? Tinggal speaker yang tak ada. Tak apa, yang tu kita bagi mereka uruskanlah yang tu. Saya pergi baru ni tengok masjid yang menelan belanja hampir 1.5 juta ringgit Malaysia. Siap dah alhamdulillah. Duit-duit tuan-tuan, duit-duit perempuan, maklum-maklum semua dah kita hantar. Dan masjid tu pun dah beroperasi. Saya pergi baru ni tuan-tuan, kami telah dirikan solat yang pertama, iaitu solat fardu zuhur, saya imamkan di dalam masjid tersebut pada hari Rabu baru ni, dan dah digunakan dah selepas tu. Dan kita dah buat kuliah dah. Masjid 2 tingkat. Atas bawah saya tanya mereka boleh memuatkan berapa orang. Dia kata insya-Allah ustaz dengan kapasiti ni boleh dapat dalam 1,000 orang. Saya ingat lebih kurang ni lah masjid tuan-tuan ni, dia 2 tingkat. Alhamdulillah, saya ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan yang telah menyumbang. Kita pun tak tahu duit tu main mana, tak tahu tuan-tuan ni, tak tahu. Tuan-tuan tanya saya tak tahu.
Dia pergi kutip ni tuan-tuan. Allah, tuan-tuan mentah RM1, RM10, RM5. Siap Pak Long yang kata berkat ni, siap. Lepas tu jangan duk hati tuan-tuan. Memang fikirlah, kadang-kadang saya ni boleh terlintas. Fikir pergi kutip malam tu dapat 1,800. Kata aku nak cari 1.8 juta. Kata mau Pak Long ni bagi seorang RM1, 1 juta orang aku kena cari. Siap, Alhamdulillah, siap. Dan tuan-tuan mu kalau fikir, tuan-tuan mu tak lepas akal, tuan-tuan bagi RM10, bagi RM50. Pak Long siap, Alhamdulillah. Saya ucap jutaan terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan. Saya ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan. Dan saya mengisytiharkan malam ni wakaf untuk pembangunan masjid tersebut ditutup. Kalau tuan-tuan nak bagi untuk masjid tu, saya tak mau terima dah. Saya tak boleh terima dah. Habis dah, cukup dah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan pahala-pahala ini dengan balasan kebaikan dunia dan akhirat kepada tuan-tuan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua, tuan-tuan ingat tak Ramadan baru ni saya mai kutip wakaf pembangunan surau. Ingat tak? Alhamdulillah, tuan-tuan doakan kalau tak ada apa, hujung bulan depan siap. Hujung bulan depan siap. 2 tingkat surau. Tanah tu diwakafkan oleh seorang kakak ni. Dan tanah tersebut adalah tapak rumah arwah ibu dan ayah dia. Saya dah pergi tengok, bawa kontraktor dah pergi tengok sebelum Ramadan tu. Yang tinggal dulu dia buat 2 tingkat. Yang tinggal ni tuan-tuan, rangka bawah tu, dinding, dan ada tangga. Hal lain tak ada apa dah. Dia tinggal dinding, bumbung apa, tak ada 2 tingkat, roboh dah atas pun. Tinggal dinding, tinggal tangga. Saya kata kat kontraktor tersebut, saya kata, macam mana cara saya tak mau nak roboh dinding tu. Saya tak mau nak roboh dinding tu. Dia kata, pasal apa ustaz tak mau roboh? Saya kata, selagi mana boleh pakailah, kita bagi pahala tu sampai, pahala wakaf kepada arwah mak arwah tu. Duit lepa ni kita bagi sampai. Kalau katok tu pun kos bukan berapa ringgit sangat nak buat balik pun, tapi saya kata saya nak guna balik. Yang mana boleh guna, saya nak guna balik. Dia pun panggil tukang apa, kata kuat lagi tak, lepa pun cuba tengok dengan kepakaran lepa. Lepa kata, ustaz, insya-Allah boleh digunakan lagi tangga ni dan dinding. Saya kata selamatkan yang mana boleh guna. Sebab saya tak mau nak katok-katok buat baru. Biar hak mak pak dia buat ni, takat mana boleh guna, biar mengalir pahala. Naik 2 tingkat. Konsep kita buat tuan-tuan, konsep moden, konsep tradisional dan hipster. Mereka bagi pula satu lagi. Surau tu kalau tengok daripada luar, atas tradisional, bawah moden. Langkah masuk dalam, hipster. Datang apa Pak Long hipster, Pak Long pergi tengok lah. Surau moden. Kontraktor pun muda. Kontraktor yang bagi kepala akal tu umur baru 28. Muda. Dia kata dalam kita buat hipster ustaz. Saya kata buatlah hipster kan, bewakster kan, apa ikut suka hang janji surau ni siap. Luar moden, atas tradisional, bawah moden, dalam hipster. InsyaAllah tuan-tuan doa kalau tak ada apa, pada hujung bulan depan ni akan siap dan akan diguna. Dan perasmian surau tersebut saya jemput tuan-tuan siap-siap pada 30 hari bulan 8. 30 hari bulan 8 kita buat jam 10 pagi. Akan dirasmikan oleh ayahanda saya dan juga Habib Ali Zainal Abidin. Akan dirasmikan oleh mereka pada 30 hari bulan 8 jam 10 pagi. Saya abang tak siap, saya terlupa dia, saya panggil tak siap. Nah, yang tu 2 benda yang saya nak umumkan insya-Allah berkaitan dengan kutipan yang kita lakukan kepada tuan-tuan. Baik, kita nak sambung pengajian kitab kita. Kalau kitab putih muka surat 65. Kalau kitab saya ni muka surat 65. Kalau kitab tu muka surat apa bang? 37. La yaqbalullahu salata tu kan. Baik. Baris ke berapa 37 tu bang kira? 8 daripada atas.
Kalau 65 pun tak jumpa, 37 pun tak jumpa, selak tengok kulit tu kitab orang lain. Kitab kita Jauharul Mawhub. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Tiada terima Allah, yakni tiada sah semayang. Allah Ta'ala tak terima orang yang nak semayang ni. Maknanya semayang orang tu tak sah. Pasal apa dah ustaz? Tak semayang tak sah. Sembahyang seseorang daripada kamu apabila berhadas ia hingga mengambil wuduk ia. Dia duk hadas, dia memang haram wuduk, tak ambil, dia sembahyang. Sembahyang dia Allah Ta'ala tak terima. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u 'ala al-wudu'i nurun 'ala nurin. Wuduk atas wuduk itu nur atas nur. Wuduk atas wuduk, cahaya atas cahaya, iaitu cahaya atas cahaya. Yakni tajdidul wuduk itu kebajikan atas kebajikan. Tajdidul wuduk tu mendatang apa ustaz? Memperbaharui wuduk. Kita ada wuduk dah, ada dah. Cuma bila nak semayang, kita pergi tajdid, kita pergi perbaharui wuduk. Kebajikan atas kebajikan, dia dapat pahala. Sebab tu yang ni pun amalan yang kita kena buat jugalah Pak Long. Selalu memperbaharui wuduk. Kena buat jugalah. Ambil pahala-pahala buta ni kena ambil. Istilah saya suka guna Pak Long, pahala-pahala buta. Kita ni gaji buta kita nak, pahala buta tak apa nak pulun. Pasal apa? Pasal buta perut. Saya ulang balik. Gaji buta kita nak, terkedarah buta kita nak. Kita makan kasar gitu bunyi tu. Lama tak cakap kasar dia tuan-tuan, dia bukan dia duduk. Mai tanpa pahala buta, dia tak apa nak mau sambang. Sebab apa dia? Lain buta perut. Bukan ada apa pun masuk dalam masjid. Niat i'tikaf, pahala buta ya dapat, lena pun dapat pahala. Dia tak malu. Cari nak sembahyang pergi ambil wuduk, pahala buta. Tak marah kentut apa pun. Hang tak ada masalah, pergilah ambil. Lainlah kalau hang nak keluar takut tergelincang apa, tak ada apa, pergi ambil, dapat pahala buta. Nurun ala nur, cahaya atas cahaya, Nabi kata. Riwayat daripada hadis bahawasanya hamba yang membaca, hamba mukmin apabila selesai ia mengambil ayat sembahyang, kita ni habis-habis ambil ayat sembahyang, membaca ia, baca apa dia? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nak baca waktu mana ni Pak Long? Lepas ambil ayat sembahyang. Nak baca waktu mana? Lepas ambil ayat sembahyang. Saya ulang balik. Ni bukan apa ni riwayat daripada hadis Nabi. Bukan duk mereka apa ni, duk mereka apa. Lah bukan tak tahu tentang geng-geng hak yang duk tikai ni banyak. Kerja baik dia tak membuat, kerja dia duk tikai. Ayat jampi tak ada, hak nu tak ada, sahabat tak nak buat, Nabi tak nak buat. Bukan Nabi tak nak buat, sahabat tak nak buat. Hang tu baca kitab tak jumpa. Hang tu baca kitab tak jumpa. Anu tak ada hadis. Tak ada. Masalah tuan-tuan. Ada orang tanya, saya tak ingat sama ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara dua orang sama ada Datuk Ismail Qamus, Datuk Harundin ataupun Dr. Abdul Aziz Hanafi. Antara salah seorang ni. Saya terlupa dah saya dengar ceramah sama. Bila timbul ni lah geng-geng yang ni tuan-tuan ingat senang ke tuan-tuan? Tuan-tuan nak pergi tanya satu orang ustaz, yang tu hadis ke tak? Tuan-tuan ingat senang? Kadang-kadang orang dia akan tanya, ustaz ni kami dengar ni hadis ke? Tuan-tuan ingat senang nak jawab hadis ke tak kalau kita tak apa? Dalam dunia ni saya nak abang kat tuan-tuan, jangan siapa yang duk pergi habaq kata dia tahu semua hadis. Tak ada. Mampu ya orang ni.
duk rasa ni aku nak mahabbah, aku ni pakar hadis dan aku tahu semua hadis. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau orang yang buat keluar kalam lagu tu maklum, orang tu gila ke tak agak-agak? Budak yang abang tu, saya tak kenal budak tu siapa, tapi yang saya tahu sahih dia ni bukan Wahabi. Budak ni bukan Wahabi. Mustahil kita nak main declare diri kita ni aku ni tahu semua hadis. Pak Long, siapa dia kita? Pak Long Nabi Habak kata kita tahu semua hadis. Kita nak habak lagu mana? Nabi Habak lagu mana? Sedangkan di kalangan para sahabat Nabi pun dia bukan tahu semua ucapan Nabi. Ada benda yang Nabi habaq dekat Sayyidina Abu Bakar yang Sayyidatina Aisyah isteri dia tak tahu. Macam kita lah tuan-tuan, macam kita. Apakah semua benda yang kita cakap bini kita tahu? Banyak benda bini kita tak tahu. Antaranya kita menikah dua. Bini kita, saya tarik balik lah, bukan kita menikah dua, tuan-tuan menikah dua. Muhammad dekat Amin tu nanya saya. Maklum tak tahu mau Pak Long nikah dua. Hak tu maklum tak tahu. Kawan dia tahu. Kawan baik tahu. Oh tahu dia ni yang buat pergi Songkla. Dia kat nikah di Songkla. Tapi masuk Thailand baru ni orang lain tu, Danok tu tak ada apa dah. Saya seria kelak-kelak malam ni naik pondok belakang. Dulu masuk Danok syok lah, masuk Danok tak syok lah. Tak ada apa. Kedai makan tak buka, kedai apa. Adik-beradik kita duk ngurut kat lorong-lorong tu pun tak ada dah. Adik-beradik tu pun lari pergi mana pun tak tahu dah. Tak ada dah. Adik-beradik pun tak duduk kat tu dah. Dulu ke bang Petak Kerawat tu. Mau Pak Long ni tak syok duduk di Kulim. Orang panggil Pak Long, pergi sana dia panggil abang. Seronok tu dia duduk sana banyak pada duduk Kulim. Tak ada dah adik-beradik kat lorong tu pun tak ada dah. Pak Long saya pergi tengok habis tak ada dah. Adik-beradik tu tolong Pak Long tak ada. Dia buka kedai ubat. Apa 7E dengan kedai handphone. Yang tu ya, kedai-kedai makan apa tak buka lah. Tak tahu lah kot saya balik ke tu lewat ke apa tak tahu. Pergi lah. Saya balik ialah kawan-kawan ni ajak pergi makan apa. Ajak makan pulut ayam dekat Hanyai. Dia pun kata jom Ustaz, tapi Hanyai tengok rupa Hanyai lagu mana 2 tahun dah tak pergi. Pergi tengok Allah Allah. Nak duduk makan pun saya kat Hanyai. Melayu tak ada lah. Dulu kita duduk kat Hanyai tu muka Melayu saja. Ada satu kedai tablik tu dia duduk jual yang teh tarik. Saya duduk rajin lah. Kalau saya pergi dekat Hanyai tu, saya duduk minum kat kedai tu lah. Dia buka catok tu Haji Wahid. Dia duduk jual yang tu. Tak ada dah. Muka Melayu pun jangan nampak dah. Muka mereka. Dia duduk pun jadi cerim macam mana lah. Dulu tengok muka Melayu, tengok Khalif pergi Parlimen, nampak geng Taman Keladi, Kampung Keladi, Sungai Limau, Sungai Ulak dah kan. Dia duduk kat Sungai Ulak main dengar ceramah kita ni. Serban 8 lapis pergi sana 3 kek kan. Ada. Saya tahu muka geng Sungai Ulak kan bukan lagu muka geng Yalah kan. Tak ada duduk kat sana pun tak apa nak ada dah tengok. Ni nak cerita tadi ni pergi menikah di Songkla tu. Bini tak tahu, kawan tahu. Bukan semua benda yang kita buat kawan kita tahu. Ada benda yang kita buat kawan kita tak tahu. Dia mai tanya bini kita, baru bini kita cerita lepas kita meninggal. Ni kak, saya nak main abang kat kak ni. Ya ada apa? Bang Din ni kak, ni cerita dah kawan pun dah tak ada dah, kawan pun dah meninggal dah kak nah. Ni saya nak cerita ni kak. Ya ada apa? Saya minta maaf banyak-banyak kak nah. Tak apa. Kak sedih Bang Din. Duk teriak. Untuk pengetahuan kak, Bang Din ni dia menikah 2. Haram jadah Bang Din. Sedang sedih. Bini dia nombor 2 tu kak duduk dekat Naga. Ada anak dah kak baru 5 tahun. Allah, kenapa abang buat lagu ni? Kak dia dah tak ada dah kak. Jadi sekali isteri kedua dia nak main tengok kak lah. Kak jangan nak marah pula. Kecewa, remuk hati dengan sedih semua dah.
Hak tu yang bini kita tak tahu, kawan kita tahu. Bini kita pula duk hangat, dia cerita pula. Dia kata nikah nak cerita kat hang pun sebab banyak-banyak. Awak, bang dia bukan suka kawan dengan hang, boleh hang duk hutang dia duit tak bayar. Hak tu kawan kita tak tahu, bini kita tahu. Saya bagi contoh mudah lah untuk faham tu. Kita pun berapa kenal kawan dengan dia, dia bohong kita lah. Samalah dengan Nabi. Apa yang Nabi bercakap di rumah, sahabat tak tahu. Apa yang Nabi bercakap dekat sahabat, orang rumah dia tak tahu. Tiba-tiba kita ni baru mengaji berapa tahun, duk abang kata aku pakai hadis, aku tahu semua. Hei tuan-tuan, satu benda yang mustahil. Sahih Bukhari daripada hadis tambah hadis lah apa ke? Tak ada. Sahih Muslim daripada hadis yang tambah sampai hadis lah apa ke? Tak ada. Tak ada. Tu baru cerita dua tu ya. Jadi lagu mana? Kalau ada orang tanya, ni macam mana ni ustaz ni? Saya dengar lah, ni lepas cerita ni hadis ke apa? Dia otak ni ada yang kata hadis, ada yang tak kata, yang kata bukan hadis. Saya lupa dah jawapan ni sama ada Datuk Harundin ataupun Dr. Aziz Hanafi. Dia bagi jawapan bila ditanya kepada dia. Jawapannya, kita nak kata hadis, kita tak tahu, dan kita jangan duk kata yang ni hadis dalam keadaan kita tak tahu. Kita takut kita berdusta di atas nama hadis. Kan Nabi kata man kadzdzaba muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Setempahlah kalau hang duk cakap lagu tu, tempahlah satu ruang daripada api neraka. Pasal hang berdusta atas nama Rasulullah. Oh kama qal. Bi Quran hadis tu lagu tu lah, saya ingat lupa. Kalau silap minta maaf. Jadi nak buat lagu mana? Kalau benda tu pun dia bukan hadis, kita tengok kepada makna dia, kepada maksud dia, kepada pengajaran dia. Sekiranya pengajaran dia itu bertentangan dengan syariat, wajib ditolak. Kalau pengajaran dia tidak bertentangan dengan syariat, walaupun bukan hadis, boleh diterima. Faham tak? Hari ni saya nak abang kat tuan-tuan, jangan duk kata ni bukan hadis, ni bukan hadis, ni bukan hadis. Tengok dulu makna dia. Kalau makna dia bercanggah dengan agama, bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan syariat, wajib tolak. Kena tolak. Sebab benda tu bertentangan dengan ajaran Islam. Duk main mengajar kita, kalau hari ni hangpa mandi, luruh dosa-dosa apa. Kalau esok mandi, luruh 80%, tak luruh 100%. Hak tu kena tolak. Hak tu kena tolak. Tapi kalau benda tu dia tak bercanggah dengan syariat Islam, kalau dia bukan hadis sekalipun, tak ada masalah, kita boleh terima. Ni nak abang kat tuan-tuan, lah ni dia main, ni hadis dhaif, ni hadis dhaif, golongan anti kepada hadis dhaif lah dah. Hadis dhaif, dia tetap hadis, dia bukan hadis palsu. Ni masalah juga tuan-tuan ni, golongan-golongan ni. Ni dia main pula riwayat daripada hadis. Tok guru kita kata, betul orang tu kata ni kita ni itulah kitab-kitab lama ni kita tak apa nak baca sebab tak jelas. Riwayat daripada hadis saja. Hadis mana sahih ke tak? Ambul. Tuan-tuan, tok guru dulu ni dia buat kitab, dia tengok kitab tu nak baca kepada siapa. Kitab tu untuk orang lagu mana? Dia karang miak padat dengan orang hadap mengaji tu. Saya bagi contoh tuan-tuan, kita duk mengaji ni. Mailah golongan-golongan yang mula ni kita duk baca kitab fiqh ni, antaranya kitab bawah lah kita duk baca ni, antaranya lah Muniatul Musalli. Yang tu kitab untuk orang awam lagu saya. Kitab untuk orang awam lagu tuan-tuan. Ni kita-kita ni. Tu guru buka kitab tu, dia cerita banyak tentang perihal ibadat. Dia kurang bawa dalil
rokok, dalil sujud, dalil duduk antara dua sujud, dalil-dalil ni dia kurang. Sebab kitab tu nipih. Model pun dalil tebal tu. Kitab ni jadi tebal tu, Pak Long. Lah kitab tu nipih tu. Nak baca kitab tu untuk orang awam, lagu saya, lagu Pak Long ni. Lagu kita ni, Pak Long. Rujukan bukan rujukan para sarjana dan rujukan utama untuk golongan-golongan cendekiawan Islam ni. Yang tu untuk dibaca oleh ustaz-ustaz kepada orang awam. Orang awam ni lagu mana ustaz? Lagu saya, lagu tuan-tuan, kita ni orang awam lah. Pak Long dalam bayar ni kena rokok, atau dia abang tu ni antara perkara yang kena buat rokok. Dia tak obat dalil. Oh, kita pun duduk di pondok cerdik sikit dah. Ngaji pun cerdik sikit dah. Nema Pak Senawi. Dulu orang dulu Pak Senawi. Pak Senawi. Dia baca kitab cara Pak Senawi mereka. Iqna'. Ada kitab Pak Senawi dulu orang baca. Kalau kita ni Pak Nawi dah anak Haji Nawi lah. Benda tu musalli lah. Habis benda tu musalli, dia naik sikit, dia naik sikit, dia naik sikit. Dia baca bagi besar sikit Matla'an Badrai. Dia baca atas lagi, dia baca Bughyatul Tullaq. Dia nak ada kitab, dia ikut. Hari ni masalah kita tak ada disiplin tu dah. Tuan-tuan, disiplin tu tak diajar dah. Tuan-tuan masuk pondok, tutup guru pondok. Lah orang tengok pondok, orang Malaysia ni lah. Geng-geng tu lebih pondok ni. Bukan dia tahu apa pun. Amboi. Ni ustaz nak marah kata apa? Tak nak marah kata apa Cakap. Umum. Ni macam kita duk baca kitab Jawharul Ma'ruf ni untuk orang awam. Dia abanglah diriwayatkan daripada hadis. Hadis mana ni? Hadis dhaif ke apa? Hang tengok tu, dia nak abang apa dia? Dia nak habang apa dia? Tengok bagi habis tu, dia nak habang apa dia? Dia nak habang Nabi kata bahawasanya hamba mukmin yang apabila selesai mengambil ayat semayang, habis ambil ayat semayang, basuh kaki apa semua selesai dah, ngadap pi qiblat elok-elok, maka membaca ia subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang kedak yang tu? Apa yang kedak? Apa yang kedak belum? Sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca ni lepas mayang. Di meteri cok kebajikan, kemudian keluar pahala tu dicop tentang kebajikan, kemudian dihantarkan dia di bawah aras, tiada dibuka akan dia hingga diberikan kepadanya pada hari kiamat pahala tu. Kalimah tu akan keluar. Agak-agak baca lah no. Ni duduk mengaji saja maklum kitab pun tak bawa, mai duduk dengar je. Tak apa, tak ada masalah. Yang kita nak walaupun tak bawa kitab, balik buat. Daripada duk kerja kilik kitab, haram tak beramal satu pun. Kerja kilik kitab ya, ustaz mana mai pun dia duk kilik kitab dia. Cum kitab bau ketiak, cum ketiak bau kitab. Makna dia ni, tahu tak bang? Dulu zaman kami duk kerja sekolah harap tu, ustaz dia duk kata betul ah. Mau tengok ke kitab tu, cum kitab bau ketiak, cum kitab ketiak bau kitab. Ngaji semua. Lah anak-anak penuh kok kitab, anak-anak tu masuk syurga daripada kita. Sedia makan kitab tu. Balik beramai. Habis ambil yang semayang, ngadap qiblat, terus baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nama dia apa dia ni belum? Macam mana dengar Ustaz? Macam mana dengar? Yang mana? Macam pernah ku dengar tapi di mana? Ni apa dia ni? Kalau tuan-tuan ingat apa dia ni? Tasbih. Habis-habis majlis tu orang nak kata apa? Sama-sama kita tangguhkan dengan membaca
Tasbih macam mana bunyi dia? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Tu lah tu. Oh, tu je duk dah dengar Ustaz. Boleh buat tak belum? Boleh buat tak? Insya-Allah. Dan riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila selesai seorang kamu daripada wuduk, habis wuduk dia kata apa pula? Atasat satu. Atasat ni satu. Dua benda dah dapat maklum dah. Yang pertama dalam hidup kita kena ada rajin buat tajdidul wuduk. Yang pertama. Yang kedua, lepas kita berwuduk baca tasbih. Kafarah. Bukan kifarah, kafarah. Tasbih kafarah. Tuan-tuan nak sebut tasbih kifarah, tak sebut tak betul, kafarah. Lepas tu yang kedua baca pula yang ni, dia kata apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang tu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan setengah riwayat lagi dia tambah, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku ni daripada orang yang suka bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku ni, doa lepas ambil yang sembahyang ni. Ya Allah, jadikanlah aku ni, ya Allah, daripada golongan yang suka bertaubat. Bukan suka buat dosa, suka bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikan pula aku ni, ya Allah, tergolong dalam golongan orang yang suka bersuci. Minta. Waj'alni min ibadikas salihin. Dan ya Allah, jadikanlah aku ni di kalangan hamba-hambamu yang baik, yang saleh. Tiga benda kita minta. Yang pertama kita minta ke Allah, jadikan kita ni daripada golongan yang suka bertaubat. Suka bertaubat. Bukan taubat, yang tu tak mau, taubat. Yang kedua kita minta kepada Allah, jadikan kita daripada golongan orang yang bersuci. Suci daripada kekotoran zahir, suci daripada kekotoran batin. Kekotoran batin ni apa dia? Dosa. Sebab apa kita ni jadi suci daripada dosa? Sebab kita rajin bertaubat. Yang kedua kita jadi golongan yang suka bersuci ni sebab apa dia? Kita rajin berwuduk. Waj'alni min ibadikas salihin. Yang ketiga kita minta ke Allah, tolong jadikan kita ni di kalangan hamba dia yang saleh. Yang saleh. Betul sama pula tadi ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh? Balik-balik buka buat. Bila buat yang tu, dibukakan pintu syurga yang 8, maka masuk ia barang mana pintu yang dikehendakinya. Hak ni yang kita nak. Allah Ta'ala suruh malaikat bukakan ke 8 pintu syurga tu. Masuk pintu mana yang nak. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kira berat Pak Long weh. Pasal apa tak dia kerja bagi amalan dia berat tak mana, berat tak takut dengar haram tak buat. Hak ni lah, takut duk kerja dengar yang buat dak. Lah kali dapat pahala main dengar tu Pak Long weh. Jadi kalau tak oi dapat juga pada tak ada langsung, betul jugalah. Tapi pahala duk dengar tu, pahala dengar buat berharam dak, kitab berharam tak bawa, duk dengar tu. Tak apalah Pak Long weh, janji dapat pahala. Tak ingat duk ulang kerak sangat ni, terasa ni. Sorry lah kalau terasa. Nak habaq mai dengar lah Pak Long weh, tak bawa apa pun mai lah Pak Long weh. Habis tak ada pahala mendadah kitab, pahala mendadah telinga dapat juga. Hak duduk ni semua pakai dapat ya. Membuta pun dapat juga. Tapi jangan kerja duk membuta sangat, kesian kat ustaz mengajar. Ni dia nak habaq ni, banyak amalan dia nak habaq ni. Nak baca kan nak berhenti? Kau baca tentang berat ni, nampak tentang halal ke berat, tentang lena, tentang ni kali berat lebih. Berat yang lena, berat yang lena. Baca sikit lagi.
Dan daripada Nabi SAW, ini hadis Nabi Nabak, barang siapa membaca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai wala yauduhu hifzuhuma babi itu, baca waktu mana? Kemudian daripada wuduknya, lepas ambil wuduk, baca berapa kali baca? Just sekali sudah. Habis baca wuduk semua tu, basuh kaki apa, mengadap bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sampai habis. Diberi akan dia Allah Ta'ala pahala 40 orang alim. Baca hal tu ya belum? Allah Ta'ala punya nak bagi pahala kepada kita ni. Kita ni kalau Allah Ta'ala dia tak ada sifat kasih sayang dekat kita ni, Pak Long sahabat, mampus awal lama lah kita. Mampus lama dah kita ni dengan dosa kita ni, mampus lama dah. Tapi Allah Ta'ala ni maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim yang kita duk baca tu, maha penyayang lagi maha ngasihani. Hang buatlah apa pun aku kena nak bagi pahala, ampun dia. Allah Ta'ala dia sayang kat kita. Dan diangkat 40 darjat. Diangkat pula 40 darjat. Hak lah dia yang syok tu. Dan dikahwinkan dengan 40 bidadari. Hak tu hak syok. Dia kata saya hak dua depan tak apa tu, hak belakang tu saya nak tu. Nikah ni saya seronok lah tak. 40 bidadari. Maklum bukan 4 orang, 40. Maklum Pak Long nak buat boleh tak ni? Boleh tak? Boleh ha. Duduk dalam syurga Mak Long tak ada jealous apa dah ha. Mak Long percayalah. Allah tak cakap pada macam dia pernah masuk. Sungguh perangai-perangai huduh mana dalam syurga. Jealous perangai huduh. Mak Long pun tak ada nak kalut dengan Pak Long dah ha. Dalam Mak Long ni tua-tua apa Mak Long jealous. Tak nak jealous ha. Tak tahu mana. Mak Long, kita duk baca Yasin malam Jumaat tu Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Dalam surah apa? Yasin. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya ahli-ahli syurga pada hari tersebut tu, duduk dalam syurga tu, dia duk buat apa? Syughulin fakihun, sibuk duk menikmati segala nikmat dan pembalasan yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka di dalam syurga. Tak kalut dengan orang dah. Ha. Sebab tu maklum jangan duduk balik sembunyi kitab tu pula. Saya ni tak ada otak cerita nikah bidadari, jangan nak buat maklum. Orang lain nak buat tu dia. Tak nak sibuk dah maklum. Tuan-tuan tengok, kucing main dengar ni bukan sebarang kuliah kan. Tuan-tuan share dia mai. Ha, kucing. Mau orang tak mau main mengaji teruk pada kucing tu lagi. Kucing memang tak. Biar dia. Saya biasa berceramah kali beruk mai. Kuliah duha satu pondok beruk beruk duduk main dulu yang maklum dia lari masuk dalam surah belakang dah. Dia tak orang suruh main, dia tak mau main. Beruk main dia pun lari main. Wait lari masuk dalam. Saya kata lagu tu, saya kata tuan-tuan biar beruk, dia kata jangan duk kacau. Lepa pun saya taat kat saya, ada ustaz kata jangan kacau. Duk dengar ceramah saya sejam tengah keluar bumbung pondok tu habis kerah tu orang habis tuan-tuan. Saya ni biasa dah baru main dengar ceramah kucing ulang orang biasa ulang orang biasa. Satu dalam masjid di belah Padang tu saya duduk tengah ceramah berdegung tu tahu malu duduk belakang tu terkejut kita pun ingatkan kena histeria rupanya ulang sawah burung terjun dalam sini. Oh kalau kena histeria tu kalut. Histeria ni tuan-tuan saya tak kerti nak buat. Saya pergi ceramah di Bali. Nak balik ceramah tu lepas makan, Pak Long hak main dengar ceramah tu, dia main kona motor kelang kabut. Dia kata tolong saya ustaz, tolong saya. Saya kata awak Pak Long, anak saya kena rasuk. Saya kata minta maaf Pak Long, saya hak tu saya tak kerti. Tolong saya ustaz, saya memang tak kerti dan saya takut buang-buang kat dia tak keluar, dia main kat saya. Hak tu saya tak kerti, dia buat dia. Saya juga kita dah lebih ceramah orang-orang. Duk bibi kaca dia tumpang aku balik dah ya.
Kalau boleh buat pun kita bukan tahu nak lepas. Saya kata Pak Long, saya tak kerti sungguh. Tapi saya tengok muka Pak Long tu, saya tak gamak. Dia kata, tolonglah Ustaz, saya bukan ada siapa nak tolonglah. Tolonglah Ustaz. Allah. Lillahi ta'ala, saya tak kerti tuan-tuan ni. Saya tak mengaji Pak tu. Saya pun pergi lah. Dan dia minta tolong semua-semua. Dia kata, kalau saya nak menyembah Ustaz, saya menyembah ni Allah. Bukan semua Ustaz kerti nak lepas lagu tu Pak Long. Saya pun pergi. Yang kata celaka datang hantu main muzik ni. Saya pergi saya baca ayat kursi. Allahu la ilaha cik dia budak perempuan, anak dia perempuan tu. Tudung pun tak pakai dah lah, kena rasuk. Hak setan. Kita baca surah Yasin tu, baca ayat kursi tu. Oh Pak Long, dia ada buat lagu tu, kita baca-baca dia buat tak tahu lah. Kita nak bagi dia cuak lah, kali kita yang cuak. Dia buat ayat kursi. Buat muih. Dia tengok saya, dia angkat tangan, dia buat lagu tu depan muka saya. Kata sudah dah. Yang pertama kita semak yang kedua, yang kedua kita malu dengan keluarga tu, baca tak lut, hantu tak lari, tak baca. Dia kata celaka dah hantu ni. Dia buat lagu tu saya. Kurang ajar pun kan. Baca pula kali kedua, muih, dia tak mau pergi. Dalam hati kata, hang tak mau keluar, aku keluar. Dengar. Kita nak tuang balik Pak Long tu, muka dia nak minta tolong sungguh-sungguh. Allah, kesian. Dia buat lagu mana? Saya pun duk tengok orang duk berobat, apa pegang kaki tekan dengan lada hitam, tekan haram tak keluar datang je ni, hantu ni. Saya pun tak tahu dia buat lagu mana. Tibai belakangan jedah tibai. Tak ada apa. Tak ada apa. Lain kali Pak Long tu pun dia nampak kot saya dah cuak tu. Dia main tepi dia. Tak lut tak no. Dia buat lagu tu. Kita malu. Dia main tengok lagu tu. Dia kata tak lut tak no. Main water face down tu. Yang muka je tu. Saya kata tak nak buat Pak Long, yang ni benda biasa lah. Dia memang lah kadang-kadang lagu tu. Kita mesti steady balik. Baca habis Pak Long gagah tak bubuh ayat masuk jamal, keluar jamal lagi. Muih kita semua lah. Apa muih belakang lah. Sampai saya pun tak tahu nak baca apa dah. Saya pun nakit. Saya kata lah ni aku nak pergi rehat Zat. Sagi aku mai hang duk ada hang muih. Kata pada hang tak tahu nak buat apa dah. Habis dah ayat baca. Tapi bak kata orang tua-tua biar terjun dalam parit, misal jangan melemuh. Itulah. Nak tunjuk steady kat keluarga ni. Kalau kita pun buat cemas, lepas lagi cemas. Kita tak ada apa, biasa, benda ni biasa. Saya pun mangkit. Pak Long tu ajak pergi minum kopi. Saya kata lah ni macam ni. Aku nak pergi minum Ustaz. Aku kena balik kalau aku tengok hang tak belah, hang jaga. Tengah lagu tu keluar tu tak tahu nak buat apa lah. Biskut absen dengan kopi dah kenyang bubuh. Pak Long tu ajak menyembang pun tak mahu nak elok lah tuan-tuan. Tuan-tuan ajak menyembang tu dia fikir hantu tak lari. Yang kedua dia fikir lagi aku nak balik pula ni. Nak belah hutan kot balik tu nak sampai kot dia. Semak tu tuan-tuan. Dia buat tamparik panjang dia tumpang mabuih tuan-tuan. Mabuih. Dia semak tu. Dia mak duk cicah pergi main masa tu pilihan raya 2008 sorry 2013 pilihan raya 2013. Pak Long tu duk sambil cicah, dia kata nak boleh kat siapa aku tak mahu lah, aku duk fikir hantu ni nak keluar ke tak ni. Saya kata saat kita sembang bab politik Pak Long, saat kita fokus ni. Tapi Allah Ta'ala nak tolong saya tuan-tuan. Duk tengah duk minum air tu, bini dia mahbak, anak dia okey lah. Anak dia okey lah. Anak dia tu okey, bang ni elok lah, alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz. Percaya pun tak percaya. Lillahi ta'ala saya tak percaya. Saya pun pergi kata hang ni okey dah, cek dah. Suruh dia mengucap, suruh baca Al-Quran pun okey. Dia kata sedar lah, alhamdulillah. Sampai lah tiap-tiap musim buah Pak Long tu akan tak buah kat rumah saya. Pak Long tu
Lepas tu anak menakan dia pun jadi sakit pun, dia bawa dia balik mai rumah saya. Amboi kita. Nak menakan dia pun jadi lagu tu, saya duk halau dia tak mau nak pergi. Lah kali dia pula jadi kata adik dah tak itu kan. Liza pun macam tu. Ustaz memang dia buat lagu tu, lagi ustaz akan tinggal. Tu hantu tu lari, masa ustaz tinggal tu hantu tu lari. Dia nak menakan dia tu hantu tu tak lari, celaka semua tuan-tuan. Dah kena dia ambil orang balik lagu tu kan. Jangan sebab tu saya cukup tu hati tengah ceramah orang histeria, saya tak boleh buat. Biar itu diingatkan histeria. Ulang sawah burung terjun. Ni biasa dah mendatang main dalam kuliah ni biasa dah. Belum balik beramal. Yang nombor 4 apa dia? Lepas baca surah, lepas ambil wuduk baca ayat kursi. Nak baca lagi tak? Ambil biarlah sikit lagi. Dan daripada Nabi SAW hadis juga sabdanya, barang sesiapa membaca kemudian daripada wuduknya, yang pertama tadi lepas wuduk baca tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta tu. Yang nombor 2 tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu nombor 2. Nombor 2 baca ayat kursi. Nombor 3 baca ayat kursi. Yang nombor 4, pilih nak yang mana boleh pilih. Yang nombor 4, habis ambil wuduk, membaca ia inna anzalnahu fi lailatul qadr, suratul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca dekat tu. Nak baca berapa kali ustaz? Sekali. Bila baca tu diberi akan dia Allah Ta'ala bagi apa dia? Pahala kat dia seumpama beribadah 50 tahun berdiri sembahyang pada malamnya. Tu dia dapat pahala seolah-olah dia beribadah malam selama 50 tahun. Berbaloi tak saya nak tanya Pak Long? Melabur banyak tu keuntungan cukup besar. Ni kata pelaburan dengan Allah Ta'ala ni. Tentang main mengaji malam ni ya. Ni pelaburan mengaji dengan Allah Ta'ala. Kita melabur dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi. Tak payah kita nak masuk kelas, tak handsome, tak apa, janji kaya. Tak ada. Tak apa lah yang tu nak melabur di dunia, pergi mengaji lah dengan pakar saham ni. Datuk Dr. Nadri Khan apa. Tak apalah nak pergi mengaji dengan dia. Bila bab kita nak melabur saham dunia. Tak handsome, tak apa, janji kaya. Yang dia kata tu tu. Muka betul-betul macam tumit kaki tu. Tapi dengan duit banyak tuan-tuan, semua berkenan. Muka kita ni lawa, Pak Long, duit tak ada, siapa pun tak kelapak. Ni betul-betul muka bukan dekat tembok pecah, tumit kaki. Muka semua tumit kaki tu. Tapi duit berlambak ni, saya tak kata kat siapa ni tuan-tuan. Saya nak habaq realiti dunia lah ni. Tapi dengan duit berlambak, tak percaya tengok tu dia, teman wanita dia. Seksi lah, Allah tengok dia tu dengan perut bulat macam Doraemon. Muka tumit kaki, belengah, gigi kuning. Awek tak percaya, duit banyak Pak Long, duit banyak. Mai kita ni hak muka lawa, duit tak ada, betul-betul tinggal telur Pak Long, tak ada siapa kelapak. Bini hak duduk di rumah bertuang tinggal. Tu yang dia kata tu, tak handsome tak apa, janji kaya. Janji kaya tak handsome tak apa. Hak tu pelaburan kita nak melabur atas dunia ni. Hak ni pelaburan dengan Allah di akhirat. Hang baca sekali ya inna anzalna sampai habis. Jangan ada inna anzalna. Hak tu tobat tak dapat apa. Baca sampai habis. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sekali ya baca, hang dapat pahala seumpama hang beribadah malam selama 50 tahun. Bukan dekat tu lah, puasa pada siang hari. Dapat pahala tu seumpama beribadah malam 50 tahun, malam beribadah, pagi hang puasa.
Subhanallah. Dan barang siapa membaca akan dia 2 kali. Tak sekali. Baca sekali, pahala Allah Ta'ala bagi serba hang waktu malam hang beribadah selama 50 tahun, pada waktu pagi hang berpuasa. Kalau hang baca 2 kali. Dan barang siapa membaca akan dia 2 kali, diberi pahala akan dia barang yang diberi akan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam dapat pahala macam tu. Dan barang siapa baca 3 kali, sapu 3 kali terus dia baca, dibukakan baginya segala pintu syurga yang 8. Masuk ia barang mana pintu yang dikehendakinya dengan tiada hisab dan tiada azab. Allah Ta'ala ampun dosa lah maksudnya. Allah. Mari kita buat belum duk baca saja malam ni. Boleh tak azam? Jangan duk nazam. Azam. Boleh tak azam kita buat insya-Allah. Sikit kita baca sampai habis tu hikayat, kita sambung bulan depan. Dan pada satu riwayat mai pula cerita lain, barang sesiapa membaca akan dia sekali. Baca sekali apa dia tak tu inna anzalna tu. Disuratkan dia daripada siddiqin. Kalau dia 2 kali, disuratkan dia pahala seumpama para syuhada. Dan 3 kali dihasyarkan dia, dihimpunkan dia kelak bersama dengan siapa? Para anbiya alaihi salatu wassalam. Kat balik buatlah. Dan Nabi SAW bersabda, tiada seorang mengambil air semayang. Siapa yang ambil air semayang, maka berkumuk-kumuk dan masuk ia airnya ke hidung. Kumuk, lepas tu bersedut sikit air ke hidung tu, seh keluar. Kemudian dikeluarkannya, maknanya seh keluar. Keluarkan dia, melainkan keluar bersama dengan dia daripada mulut dan hidungnya adalah dosa. Okey Ustaz, saya faham. Kalau dosa daripada mulut, kita tahulah duk cakap benda tak elok apa semua ni. Ni dosa daripada hidung. Maknanya apa dia? Dosa daripada hidung. Maknanya tuan-tuan, bila kita seh tu, kita buat masuk, kita seh tu keluar, dia keluar dosa daripada hidung. Ulama kata itu Allah Ta'ala nak gambarkan bahawa orang yang hidup bergelumang dengan dosa, hidup dia ni, hidung ni tempat napas, napas ni benda hidup. Maknanya Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kecil yang dia lakukan di saat hidung dia tu menyedut dan menghembuskan nafas. Boleh faham begitu? Hidup ni kita sedut, kita lepas, kita sedut, kita lepas nafas. Tarik nafas kot mana? Kot hidung. Buat pula kot hidung juga. Setiap dosa-dosa kecil yang hampa buat di saat detik hampa tarik dan hembus nafas, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Jom kita ambil wuduk, sedut sikit. Allahu Akbar. Boleh? Berat malam ni. Tak boleh nak kona langsung tu, parlimen bubar apabila tak boleh langsung. Nak kona kot mana Pak Long cerita abad amalan lepas ambil wuduk. Kemudian membasuh mukanya seperti yang disuruh Allah. Lepas kumuk, lepas sedut air dalam hidung, kita basuh muka. Melainkan keluar kesalahan mukanya serta air itu. Sebab tu kita mengaji imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia ajak kita waktu kita nak ambil, bila kita kumuk, kita niat, ya Allah, saya terjemah mudah, engkau cucikanlah mulut aku ya Allah seperti mana air ini menyuci mulut aku ni. Engkau sucikanlah mulut aku ni ya Allah daripada dosa-dosa dan perkataan-perkataan yang membawa kepada dosa. Batu basuh muka lah, ya Allah gugurkanlah dosa-dosa yang ada di wajah aku ni ya Allah. Basuh tangan, minta gugur dosa apa semua. Janganlah duk menyembang waktu ambil yang bayang. Ambil yang bayang duk menyembang. Rasul dalam pilihan raya tu ni kata lepas la ilaha illallah, habis tak kira pergi menyembang kat kedai kopi tu. Pergi menyembang kat kedai kopi tu, ambil wuduk ni diam, baca doa tu.
Yang ketiga, kemudian membasuh dua tangan hingga dua siku seperti mana yang disuruh Allah Ta'ala, melainkan keluar kesalahan dua tangan serta dengan air itu. Kemudian menyapu kepala seperti yang disuruh Allah Ta'ala, melainkan keluar kesalahan kepalanya daripada hujung rambutnya serta air itu. Kemudian membasuh dua kakinya hingga dua mata kaki. Hak tu baru betul, bukan basuh kaki hingga buku lali. Saya pun heran. Dulu saya mengaji tu, buku lali berduk tang kaki. Saya ada dulu, saya heran. Saya tanya ustaz saya, ustaz nak tanya lagi. Ustaz ni yang mengaji di pondok di Kelantan, dia kata ada apa? Saya nak tanya ustaz, buku lali tu apa dia? Dia kata bukan buku lali, buku kaki. Saya kata ada orang nak pergi lali. Dia kata kitab-kitab Jawi ni kadang-kadang cetak dakwat tak apa nak lekat. Kap jadi lam tu yang duk lali berkelah. Oh, buku kaki ya. Basuh kaki sehingga ke mata buku kaki. Malam ni boleh hatu menjadi lah Pak Long. Balik lagi Mak Long tanya ustaz tu kejap apa? Buku lali tu bukan betul, kaki hak betul. Oh, buku kaki mana hak lain boleh nak. Hang duk tanya, jadilah pada tak boleh pulang tu. Pada duk balik duk menyamar pandai ah. Kemah. Ustaz cerita apa malam ni bang? Banyak benda. Banyak benda tu apa dia? Jelas elok. Jelas elok apa dia bang? Terang lah dia nak abang apa tu, terang lah. Apa yang terang tu bang? Apa hak dia cakap tu sat dah? Dia cakap apa bang? Banyak benda. Dia duk pusing kau tu kan? Kalut Pak Long ni kalut, mau teratu yang boleh jawab ni kalut lah. Buku kaki Pak Long bukan buku lali. Tu basuh kaki. Kemudian membasuh dua kakinya hingga dua mata kakinya seperti yang disuruh Allah, melainkan keluar kesalahan dua kakinya daripada hujung kakinya, jari kakinya serta air tu. Kemudian berdiri ia akan memuji ia akan Allah Ta'ala dengan sana, yakni pujian. Pujilah subhanakallahumma wa bihamdika, puji subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, puji Allah. Cuma yang dia ajak tadi je lah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, puji Allah. Atasnya dengan barang yang ia ahlinya. Kemudian ia semayang 2 rakaat. Habis tu dia baca yang kita duk baca tu, dia masuk malam masjid, dia semayang pula sunat wuduk 2 rakaat. Melainkan dipalingkan dia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya, yakni diampunkannya segala dosa-dosa kecil, bersih macam kita hari pertama diperanakkan oleh mak kita. Bersih itu daripada dosa apa Ustaz? Dosa-dosa kecil. Ada pun dosa-dosa besar. Ni dia kata ni, bila hang buat dosa besar, tiada dapat, tiada la bunda, tak boleh, tak ada daripada bertaubat orang yang mengekalkan air semayang ia terpelihara daripada tipu daya syaitan. Dosa besar hang kena bertaubat kepada Allah. Dan orang yang mengekali di atas wuduk yang tadi Nabi suruh kita tajdidul wuduk tu untuk dia, supaya kita ni tuan-tuan terpelihara daripada gangguan syaitan. Banyak benda yang kita dapat malam ni tuan-tuan, pakat-pakat balik beramal lah. Hikayat yang tu kita sambung pada bulan depan, wallahu a'lam. Tanda ambil Allah. Nah, bulan depan kita nak tengok hikayat cerita pula. Bulan depan dah tak kena raya dah. Nah, insya-Allah bulan depan kita sambung. Wallahu alam. Pakat-pakat balik buat lah maklum banyak benda yang kita baca malam ni, pakat-pakat balik buat dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan dan Allah Taala meringankan tangan dan kita ni, kaki kita, badan kita untuk melakukan amal ibadah seperti mana yang kita belajar pada malam ni. Insya-Allah saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap sepanjang kuliah saya malam ni tuan-tuan. Saya mohon maaf banyak-banyak kadang-kadang saya bercakap, saya berbicara, kadang-kadang ni terlanjur kata, terlanjur bicara, saya mohon maaf banyak-banyak. Akhir kalam, tuan-tuan keluar pada masjid lagi, tuan-tuan tengoklah ada tabung kebajikan dan pendidikan Yayasan Ar-Riyadah, tuan-tuan boleh menabung lah, boleh tak duit.
Dan juga produk Tok Popo ada di luar sana, sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang secet RM22 insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli an-nar. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf banyak-banyak. Jumpa lagi bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.